بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. أن نسبق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kali balas bersama kita mewafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan ruang dan kesempatan kepada kita untuk meneruskan kehidupan ini. Seterusnya kita menghabiskan saki-baki kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini yang bersifat sementara. Dan di samping itu Allah Subhanahu wa taala memurniakan kepada kita dengan berbagai nikmat dan pemberian, yang mana kalau kita hitung satu persatu nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka sudah pasti kita tidak dapat menghitungnya, menandakan begitu banyaknya nikmat dan pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Moga-moga dengan segala nikmat tersebut kita gunakan selarasnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana matlamat ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita di kalangan hamba-hamba yang sentiasa bersyukur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan keizinan kepada kita sehingga kita mampu untuk melaksanakan ketaatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung kembali perbincangan kita di dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kita masih lagi berada pada bab yang kelima. Kita sampai pada tapi mata ia dengan pasir bawah. Kita masih lagi berada pada bab yang kelima, iaitu pada menyatakan fikir dan kasih akan harga. Itu salah satu daripada sifat atau daripada sifat yang disebut sebagai sifat mazmumah, sifat yang tercela. Satu sifat yang disebut sebagai fikir dan kasih akan harta. Kita telah bicarakan perbincangan terdahulu apakah yang dimaksudkan dengan fikir, apakah yang dimaksudkan dengan kasih akan harta, dan kita juga telah melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan amaran-amaran utamanya bagi orang-orang yang fikir atau berbakhil dia. Dan kemudian begitulah juga kita telah mendengar sabda Nabi SAW, dan kita sampai kepada perkara yang bawah tu. Dan ketahui olehmu bahawasanya asal bagi fikir itu kasih akan harta. Jadi dia beritahu kepada kita asal bagi sifat bakhil itu, lahirnya sifat bakhil itu lahir daripada satu lagi sifat, iaitu nama dia kasih akan harta. Jadi maknanya sifat fikir itu dia tidak akan terdiri dengan satu-satunya, melainkan dia mesti ada sifat kasih akan harta, baru dia akan lahir sifat fikir. Maka itu sebab dalam bab yang kelima disebut sifat fikir dan kasih akan harta. Yang mana bila ada sifat fikir, secara automatik dia ada sifat kasih akan harta. Dia tak akan boleh berpisah. Dan ia kelakuan yang dicela. Dan bermula mereka yang tiada baginya harta, tiada nyata fikirnya dengan menahan daripada umpama sedekah. Disebut di sini bahawa ada pun bagi orang yang tiada harta pada dia, ataupun tidak ada sesuatu kelebihan kepada dia, maka di sini tidaklah nyata sifat fikir dia. Dah tak ada, nak kena guna kan? Kan? Orang yang ada pun betul, dah tak ada betul dia pilih no tu.
Janggal bunyi dia kan. Kemudian disebut di sini beberapa banyak orang yang pemurah, tetapi ya, kasih ia akan harta, maka murah ia dengan memberikan hartanya supaya dipuji akan dia dengan pemurah, dan yang demikian itu dicela juga pada syarak. Ada sebilangan manusia yang pemurah, dia kasih akan harta, tetapi daripada sudut murah dia memberikan harta ataupun menyumbangkan harta dia untuk apa? Yang pertama, dia buat benda tersebut bukan untuk jaga redha Allah Ta'ala. Asalnya dia sayang, tapi oleh kerana orang puji itu besar lagi daripada harta dia, maka dia korbankan harta dia demi untuk mendapatkan kepujian manusia. Maka ini juga dicela oleh syarak. Dia buat benda bagus dah, salah dekat mana? Niat dia salah. Maka ini juga dicela oleh syarak. Kerana bahawasanya kasih akan harta itu melalaikan dia daripada zikrullah. Jadi disebut di sini bahawa antara benda yang menyumbang kepada sifat kasih akan harta ini, maka antara benda yang dibawa kepada kita ialah akan melalaikan kita daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan jumpa satu bab lagi, kasih akan dunia. Disebut bahawa sifat kikir ni pada orang miskin tak terzahir. Betul tak? Dah tak ada pada dia apa benda nak nama berikut. Betul lah kan? Takkan orang kata orang miskin ni berikut lah. Dia pun miskin, dia pun tak ada nak berikut apa kan? Kata para ulama, memang tidak terzahir sifat kikirnya, akan tetapi tidak ternafi sifat kasihnya kepada dunia. Nampak? Miskin, contoh, betul 1 sen pun tak ada, akan tetapi tidak menafikan bahawa orang ni dia boleh kasih pada dunia. Betul tak ada, apa pun tak ada, tapi dalam hati ni macam-macam benda tak, macam-macam benda ni. Maka di situ dia seolah-olah sembunyi sifat fikir dia, tetapi dia tak boleh sembunyi sifat kasih dia kepada dunia. Maka ini juga disebut oleh para ulama. Jadi dia kata antara perkara yang mendatangi seseorang itu apabila kasih akan harta, antara benda yang utama datang akan melalaikan dia daripada zikrullah. Zikrullah ni bukan semestinya kita sebut je subhanallah, subhanallah. Ya, itu sebahagian daripada zikrullah. Maksud zikrullah di sini lah, dia melalaikan dia daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Sibuk ke dunia, sibuk ke harta. Dan bila hati ni dia sibuk kepada satu perkara, maka dia takkan boleh untuk menghimpun dua perkara pada satu tempat. Tak mungkin. Maka kerana itulah disebut di sini apabila sibuknya, kasihnya dia kepada harta, maka akan melalaikan dia daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala ni kita dah bicara, itu ada dua perkara utama. Yang pertama dengan makna kita sebut, sebut dengan makna kita berzikrullah, zikir, sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, subhanallah wa bihamdihi. Semua itu adalah disebut sebagai zikir, disebut sebagai zikir. Dan yang kedua, zikir dengan makna mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ada kalanya tanpa menyebut dia boleh mengingat. Akan tetapi selalunya dia melalui proses. Proses apa? Proses zikrullah. Maka daripada proses kesungguhan dia berzikir itulah nanti yang akan melahirkan dia untuk sentiasa ingat akan Allah Taala. Kan orang lama-lama dah sebut, kalau tak sebut pun dia teringat. Itu maknanya dah biasa, lazim. Tapi cerita dia nak boleh teringat, dia takkan boleh jadi sendiri, maka dia memerlukan latihan. Maka kerana itulah kita dituntut oleh Nabi SAW untuk sentiasa memperbanyakkan zikrullah. Sebab kata para ulama, zikir ini dia merupakan nyawa kepada kehidupan kita. Sebagaimana ikan memerlukan kepada air untuk dia hidup, sebenarnya kita manusia memerlukan kepada zikir untuk hati kita terus hidup. Itu sebab kalau kita tengok dalam perbahasan ulama lagi yang lebih mendalam, zikir ni bukan sunat, wajib sebenarnya. Tapi oleh kerana kita pandang ataupun kita dengar dah zikir-zikir dah, tak nak zikir juga, bahasa kita mudah. Tapi bila kita mendalami ilmu lagi, kita melihat apa yang telah diperkatakan oleh para ulama, zikir itu adalah merupakan umpama nyawa bagi kamu. Sebab hati yang tidak berzikir, orang yang tidak berzikir, hatinya akan mati.
sama ada dia tidak menyebut ataupun dia tidak mendengar sebarang peringatan yang datang daripada Allah dan Rasul. Maka kali itulah kita orang yang beriman dituntut kepada kita, diwajibkan kepada kita, pada orang lelaki sekurang-kurangnya kena pergi juga masjid seminggu sekali. Paling kurang mudahlah tak pergi, hari dia pun tak pergi, seminggu sekali dia pergi. Kena pergi juga seminggu sekali. Pasal apa? Ni nak cah balik nak dalam ni. Itu sebab disuruh pergi awal. Pergi awal ni apa? Nak dengar khutbah. Sebab dalam khutbah itulah ada ubat-ubatnya. Dengar perkara-perkara daripada sudut apa yang telah disampaikan oleh khatib melalui peringatan-peringatan yang datang daripada Allah dan Rasul. Kan? Kita datang Jumaat ni, datang awal. Usaha untuk datang awal, bersiap sedia. Dah tahu hari Jumaat kan? Kita bukan tahu pagi tadi hari ni Jumaat. Kita tahu, ni dah tahu dah, hari ni Selasa. Berapa hari lagi nak Jumaat, dah tahu dah. Dan kita pun boleh daripada sudut mengatur masa kita. Melainkan kita ada perkara-perkara darurat yang tak boleh dielakkan. Yang tu nak buat macam mana? Tapi daripada sudut dituntut kepada kita untuk hadir awal. Itu sebab salah satu daripada mengapa solat Jumaat itu menjadi 2 rakaat, kerana di sana adanya khutbah itu yang menggantikan 2 rakaat yang baki. Kan kita sembahyang 4, tapi sembahyang Jumaat tinggal 2 rakaat dia. Mana pergi 2 tu? 2 tu pergi duduk dalam khutbah. Khutbah yang pertama, khutbah yang kedua. Kan? Jadi itu sebab kita sebagai makmum dituntut untuk datang awal. Ada pun imam dituntut, disunat datang lewat. Imam jangan datang awal. Imam haji ni datang awal. Imam awal pada makmum. Habis makmum tak ada pahala lagu. Balik ke faham kan? Yang jadi imam disunatkan dia mengakhirkan datang. Jangan ada lewat saja. Kedua tak sampai lagi tu imam. Tahu dah. Tahu. Mana tu imam dia lupa ke Jumaat. Makmum risaulah. Kedua tak sampai. Disunatkan imam datang awal, datang lewat, dan disunatkan makmum datang awal. Sebab dalam ada satu hadis disebut bahawa seandainya di setiap hari Jumaat ini ada malaikat yang akan duduk di pintu-pintu masjid. Apa saja dia? Menulis setiap orang yang masuk. Siapa awal? Dapat apa awal lah. Sebab kita pernah dengar cerita orang tua itu datang dapat unta. Hari telur ke dapat. Orang kedua dapat kambing. Ada riwayat tersebut. Dan cuma nak menggambarkan kepada kita disebut ada malaikat yang duduknya di pintu-pintu masjid, lalu dia menulis setiap orang yang masuk, siapa yang duduk. Dan apabila sampai ni imam, maka malaikat ni dia akan tutup buku dia akan duduk untuk mendengar khutbah. Sebab kalau imam datang awal lagi malaikat tutup buku. Jadi makmum habis dah dapat. Itu sebab kita tak pernah tengok lagi lah. Saya pun tak pernah jumpa lagi tu imam datang awal. Malaikat tu imam akan datang lewat. Pada apa? Kerana mereka faham kelebihan ini. Ini nak disebutkan kepada kita tentang kenapa kena pergi ke masjid. Salah satu dia ialah untuk zikrullah, nak mengingatkan makmum tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Seminggu apa pun tak dengar. Daripada sudut tak pernah dengar benda-benda yang menggerunkan kamu, benda-benda yang menakutkan kamu tentang kuasa Allah Taala. Datang hari Jumaat dengar khutbah yang telah disampaikan oleh khatib. Jadi melalaikan dia daripada zikrullah dan memalingkan ia akan hati kepada dunia. Dah bila lalai jauh daripada Allah Ta'ala, maka memalingkan hati dia kepada dunia. Maka dia akan tengok dunia ni lebih segala-gala. Betul tak? Sebab kita ubat kita, penawar kita ialah mengingati daripada sudut mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan Nabi SAW menyebut dalam apa 2 perkara daripada sudut sesuatu kehususan untuk mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala, maka kita kena banyak memperingati mati. Mengingat mati. Sebab itu ubat dia. Belojoh telajak mana ke dunia, ingat mati. Habis, selesai, tak nak lah. Itu cerita dia, ubat dia gitu kan. Sebab kata Nabi SAW, berbanyakkanlah kamu mengingati sesuatu perkara yang disebut sebagai hazimul lazat. Banyaklah kamu mengingati kepada satu perkara yang menjadi pemusnah kelazatan manusia. Apa dia pemusnah kelazatan manusia? Mati. Ini katalah kita cerita bab makan saja. Sonok kita bab makan ni. Aku suka makan sana sedap. Ni sedap. Ayam bakar, ikan bakar. Sebutlah apa bakar. Masuk seorang cerita mati. Hilang sekali. Apa kamu buat? Kita baru sonok cerita. Kamu masuk cerita mati. Putus dia. Ceritalah apa benda pun dalam urusan dunia ni tuan-tuan, cerita apa benda yang seronok. Masuk bab mati, hilang selera.
Tak ada selera dah nak cerita. Kan orang tengah sonok-sonok terliur tadi, dengar kawan cerita terliur tu. Tapi bila masuk kat mati, habis tak ada apa lah. Tak menceritakan kepada kita tentang kenapa? Sebab kerana ubatnya di situ. Maka andai kata kita tak kembali ke situ, maka apa yang akan terjadi kepada kita? Yang pertama lalai, yang kedua memalingkan hati kita kepada dunia. Jadi kita menjadikan dunia itu seolah-olah macam kita ni hidup lama, rasa lama benar hidup, sedangkan saat kematian kita begitu hampir. Maka kerana itulah Nabi memperingatkan kepada kita tentang supaya sentiasa bersiap sedia untuk kita menghadapi hari yang pasti yang disebut sebagai hari kematian. Dan menangguhkan ia akan sangkutan dengan dunia hingga berat atasnya oleh hati padanya menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila hati itu berpaling kepada dunia ataupun disebut sebagai hubbud dunia, maka antara benda dia menangguhkan ia akan sangkutan dengan dunia. Dan hati ni terikat ke dunia, kan banyak tu sayang. Cerita dia. Itu sebab dunia ni tuan-tuan, satu tempat yang cukup berbahaya. Dunia ni bukan satu tempat yang aman. Dunia ni bahaya. Akan tetapi oleh kerana kehidupan kita di atas muka bumi ni, kita hidup seolah kita rasa macam dunia ni kita tahu macam mana nak hidup. Akan tetapi sebenarnya setiap sesuatu benda yang kita nak harum atas muka bumi ni, dia ada manual dia. Dia ada sandaran untuk kita rujuk. Sebab tu saya pernah bawa satu contoh. Tuan-tuan yang dah biasa pergi Mekah, tuan-tuan yang biasa pergi luar negeri, tuan-tuan tak pernah buat kerja, pergi beli tiket kapal terbang, pergi. Tak ada orang buat kerja itu. Jangan kata luar negeri, pergi lintas negeri Perak pun orang tak buat gitu, orang cadang 2 hari lagi, 3 hari. Mereka orang bisnes tak apalah, memang kerja dia berjalan. Ni cerita kalau nak jalan, ambil tiket terus pergi. Jarang lah jumpa orang tu rasa tak ada lah orang macam tu. Tambah nak pergi luar negara, ambil tiket terbang terus pergi. Hebat kan? Tak ada. Pertama dia akan buat persediaan. Persediaan tentang apa? Persediaan daripada sudut bagaimana dia nak pergi ke satu tempat tersebut. Sekurang-kurangnya dia nak mendapat satu ilmu, pengetahuan. Sama ada dia bertanya kepada orang yang biasa pergi ataupun dia mencari maklumat sendiri. Dia akan cari juga maklumat. Ni aku nak pergi ni Mekah. Dia tak pernah duduk diam saja tak. Dia akan pergi tanya kepada orang yang biasa pergi. Nak bawa baju banyak mana? Panas ke sejuk sana? Duit nak tukar kat mana? Nak bawa duit Malaysia ke nak bawa duit Riyal? Tanya belaka. Tanya dia. Pasal apa dia tanya? Pertama supaya dia nak dapat mengetahui tentang satu tempat yang tidak biasa pergi. Sekurang-kurangnya nanti bila dia sampai tempat tersebut, dia tak terkejut. Dia tahu macam mana cara nak mengharungi hidup pada tempat yang baru. Nampak? Itu dunia. Tapi bayangkan kita manusia hidup di atas muka bumi, kita tak pernah tanya kepada orang yang faham tentang dunia, apakah dunia ni? Maka kerana itulah kita harus hidup di dunia ni ikut suka kita. Apa kita nak buat, kita buat. Sedangkan hidup di atas dunia ni ada hukum dan peraturan dia. Ada orang yang akan boleh terang pada kita dunia ni apa sebenarnya. Apa musuh yang ada kat dunia ni. Apa benda yang bahaya kat dunia ni. Ada orang yang boleh menerangkan kepada kita. Itu siapa? Itu para alim ulama. Mereka lah yang menerangkan kepada kita dunia ni apa sebenarnya. Begitulah juga dalam persoalan kita baca kitab ni. Tujuan apa kita baca kitab ni? Kita baca kitab ni sebenarnya, kitab ni sepatutnya waktu awal-awal lagi, waktu kita cukup umur dulu kita dah baca kitab ni. Sebelum kita cukup umur kita kena baca dah kitab ni sepatutnya. Saya pun tak sempat. Saya pun tak sempat jumpa kitab ni pada permulaan awal. Tapi alhamdulillah Allah Taala banyak umur jumpa juga, baca juga. Cuma nak bagi faham sepatutnya sebelum balik kita dah baca kitab ni. Pasal apa? Sebab semua benda yang kita baca ni lah merupakan manual penggunaan. Penggunaan apa? Penggunaan fizikal yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Apa benda yang kamu nak buat dengan benda yang aku bagi. Aku bagi tangan pada kamu nak buat apa? Aku bagi mata pada kamu untuk apa? Aku bagi telinga kamu untuk apa? Aku bagi kaki pada kamu untuk apa? Aku bagi perut pada kamu untuk apa? Aku bagi kemaluan pada kamu untuk apa? Semua itu telah diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada benda yang kena buat dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Tapi apabila kita tak benar-benar mendalami, maka di saat itu kita rasa kita buat apa yang kita suka. Itu sebab ada orang sebut ikut suka buang mulut aku. Pasal apa boleh keluar perkataan tu? Sebab dia tak faham. Bukan ikut suka kamu. Sebab ada benda yang kamu kena ikut. Nampak? Di sinilah kita nak memahamkan daripada sudut untuk apa kita mendalami ilmu,
Untuk apa kita belajar balik perkara-perkara yang berkaitan, perkara yang menjadi kewajipan kepada kita? Yang pertama ialah kita nak suluh diri kita. Mana hak salah, kita nak perbetulkan. Mana hak dah betul, nak ditambah baik. Itu tujuan kita tuntut ilmu, kan? Nak suluh diri kita ni. Hak mana kita pernah silap dulu, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala silap. Kita mengenal pasti kesilapan yang pernah kita buat dulu. Maka bila kita faham mana salah-salah tadi, notekan. Contoh salah, tak ada salah. Tulis kan? Kalau nak tulis, tak ada masalah. Tapi tulis jangan bagi orang baca. Tulis, kita salah dekat sini, kita salah dekat sini, salah dekat sini. Maka semua itu nak menunjukkan bahawa kesalahan. Sebab nanti kita akan jumpa pada bab yang ketiga, nanti hujung nanti kita akan jumpa pintu yang namanya taubah. Nanti baru kita tahu macam mana cara nak selesaikan dosa-dosa yang pernah kita buat. Sebab dosa itu bukanlah dengan cara kita sekadar menadah tangan mohon ampun pada Allah Ta'ala, ya Allah ampunlah dosa aku. Tak. Ada dosa yang kita boleh minta ampun sebegitu. Ada dosa yang tidak terampun melalui jalan hanya mengangkat tangan. Ada syarat-syarat dia, ada rukun-rukun dia. Maka semua itu akan diterangkan pada bab yang terakhir nanti dalam bab membicarakan tentang taubah, iaitu pintu mula-mula dalam berjalan dalam menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila hatinya itu cenderung kepada dunia, maka menangguhkan ia akan sangkutan dengan dunia hingga berat atasnya oleh hati yang padanya menjumpai Allah Ta'ala. Jadi dah tersangkut ke dunia, nak jumpa Allah Ta'ala ni dah tak apa ingat belaka dah. Sedangkan orang yang beriman rindu untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala. Itu sebab kalau kita tengok kisah-kisah para salafus soleh terdahulu, seolah-olah apa yang mereka tulis dan apa yang mereka harungi dalam hidup, mereka ni merindui kematian. Seolah-olah macam rindu nak mati. Kita dengar mati berisau, jangan kata nak rindu mati. Tak nak. Tahu, takut. Bukan maksud mereka nak mati. Tapi cerita dia, mereka mengetahui ke mana ujung pun, sejauh mana pun mereka berjalan, kesudahannya akan mati. Maka digambarkan kerinduan tadi itu sebagai apa? Kerana nak berjumpa dengan Allah Ta'ala, tidak ada jalan untuk menemui Allah Ta'ala melainkan dengan mati. Nampak? Maka mati itu tidak menjadi masalah kepada mereka. Itu jadi masalah mati sebab ada pun tak tentu. Yang amal yang ada ni pun belum tentu cukup. Ada risau tak cukup ni. Rasa banyak lagi tak cukup. Tahu tak cukup. Tapi daripada sudut persiapan, esok sama juga ulang benda sama. Dan maka sifat kita tu begitu. Tetapi bagi mereka dalam mentaati perintah Allah Ta'ala, sehingga sampai tahap kelazatan dan rindunya mereka, cintanya mereka kepada Allah, sehingga digambarkan seolah-olah mereka merindui kematian. Merindui kematian untuk siapa? Untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Artinya, hai yang mana-mana mereka yang beriman, jangan melalaikan akan kamu oleh segala harta kamu, dan jangan melalaikan akan kamu oleh sekalian anak kamu daripada menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala tersebut nyatakan kepada wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan akan kamu oleh segala harta kamu. La tulhikum amwalukum. Yang pertama, Allah Ta'ala pesan orang beriman, jangan jadi penyebab dengan reta ini melalaikan kamu daripada Allah Ta'ala. Kalau sebut yang pertama, amwalukum, harta. Yang kedua Allah Ta'ala sebut wala auladukum, dan jangan kerana anak pinak kamu ni melalaikan kamu daripada Allah Ta'ala. Jangan oleh kerana anak kamu yang ramai ataupun apa-apa jua anugerah yang Allah Ta'ala bagi daripada sudut anak cucu melalaikan kamu daripada Allah Ta'ala. Dan begitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan dua benda. Yang pertama harta, yang kedua anak pinak. Dua benda ni yang andai kata tidak difahami, maka salah satu ataupun keduanya boleh melalaikan kamu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Harta terutamanya harta. Harta ni satu benda yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Itu sebab kita kena banyak baca kisah para sahabat, kisah Nabi SAW, bagaimana mereka mengurus harta yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala amanahkan kepada mereka. Maka itu sebab lihat bagaimana para sahabat-sahabat yang hebat, sahabat-sahabat yang mempunyai kelebihan harta. Kita lihat bagaimana budaya infak yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Itu sebab
seolah-olah harta yang ada kepada diri mereka itu tidak memberi kesan kepada mereka, sikit pun tidak memberi kesan. Maka limpahan harta yang ada kepada mereka itu sentiasa bertambah-tambah. Kan kita baca kisah Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Uthman bin Affan, ini semua sahabat-sahabat yang hebat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kan sahabat yang paling hebat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar ni satu-satunya sahabat yang menginfakkan hartanya habis, tak ada tinggal satu pun. Ini paling hebat. Kita infak tuan-tuan, kita sedekah kat kita banyak lagi, itu pun besok kan. Hari ni hak kita sedekah kat kita tu, kat bank ada lagi. Bukan kita bagi sama banyak, bukan kita bagi setengah, suku pun tak sampai kita bagi kan. Betul, Allah Ta'ala kira dan nilai dia sebagai sedekah, betul. Tetapi sedekah tu tak sampai kepada tahap yang tertinggi kan. Sedekah sampai pada tahap yang tertinggi ni sedekah apa? Sedekah kamu berikan, kamu infakkan harta kamu di saat, di kala itu kamu juga memerlukan dia. Yang tu susah. Kita ada RM5, kawan datang minta RM5. Allah, ini dia waduh. Cabaran tak? Tak ada backup kan. Tapi kalau kita ada RM1,000, kawan datang mat, ini RM10, jangan kata 10, 100 dia bagi. Pasal apa? Tu 900 lagi tu. Kan? Berapa kali ganda? 900 lagi backup kita. Kita bagi dia 100 pun tak luak kita. Kan? Maka kat situ nak tunjukkan bahawa ada tingkatan-tingkatan infak. Kan? Maka tu sebab tuan yang telah bantu Allah sekalian, guru saya pun nak pesan. Dia kata, betul. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni ada masa dia nak uji kita tuan-tuan. Dia bukan setiap masa. Ada masa Allah Ta'ala uji kita. Betul. Dan selalunya yang datang ujian kepada kita di saat kita tak senang. Waktu senang tak ada. Biasa waktu senang. Selalunya orang datang minta tolong ataupun apa-apa juga bantuan yang dipohon oleh orang di saat kita juga tak ada. Selalu akan jadi macam ni. Kes ni akan jadi. Tak kira kenapa kamu datang bulan lepas. Bulan lepas aku ada RM10,000. Bulan lepas tu dia tak ada lah habis. Betul kan? Nak cerita pada kita. Tapi kata guru saya yang pertama sekali lah, jangan menghampakan permintaan. Tak boleh tunaikan semua, tunaikan sekadar apa yang kamu mampu. Supaya apa? Supaya nak duduk dalam kategori orang yang pemurah. Kategori orang yang pemurah ialah orang yang tidak menghampakan permintaan makhluk. Tak kira lah makhluk tu apa. Kucing, dia letak makhluk Allah Ta'ala. Kucing minta makan, bagilah apa yang ada. Pulang pun, pulang kepala. Namun nak duduk dalam kategori tidak menghampakan permintaan makhluk. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan jalan kita ke syurga. Jadi kata guru saya, untuk apa Allah Ta'ala datangkan ujian tersebut? Kata guru saya, antara perkara yang mungkin ataupun daripada sudut ialah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menguji kamu dan ingin mengangkat darjat kamu. Kan di situ ada cabaran. Kita dah tak ada, di saat itu pula orang minta tolong. Kan susah tu. Itu satu ujian. Yang kata guru saya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin mengangkat darjat lebih tinggi. Tengok, kamu nak lulus ke gagal? Nak lulus ke nak gagal? Ujian tu akan tetap ada dalam kehidupan. Jadi yang seterusnya Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja segala harta kamu dan sekalian anak kamu percubaan atas kamu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fitnah di sini dengan makna ujian. Ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu, anak-anak kamu adalah fitnah. Fitnah pada ayat itu bermakna ujian. Sesungguhnya harta yang Allah Ta'ala bagi pada kamu, anak pinak yang Allah Ta'ala bagi pada kamu itu adalah merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk Allah Ta'ala menilai sejauh mana kamu boleh menjalankan amanah dengan apa yang telah diamanahkan oleh Allah Ta'ala kepada kamu. Tuhan bagi harta pada kamu. Apa yang kamu gunakan harta itu untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mau buat masjid tentu kita mau. Sendirian, gawa mesti dengan seorang yang buat. Orang kata seorang, duit seorang. Pandai dia cari pahala. Buat. Ini benda-benda yang kita, yelah tak apalah kemampuan dia begitu. Dia mampu untuk buat perkara tersebut. Silakan. Tetapi tidak menghalang daripada sudut untuk kita jadi pemurah, untuk kita jadi dermawan ni tak semestinya kaya.
Sebab sedekah ni tuan-tuan, bukan semestinya kita kaya. Bukan terletak pada berapa banyak kuantiti yang kita nak bagi. Bukan, tetapi terletak kepada niat daripada sudut dalam kita nak melaksanakan amalan tersebut. Maka kerana itulah sedekah, infak ni tuan-tuan, kita kena buat hari-hari. Bukan buat seminggu sekali. Hari Jumaat dia tidak. Hari-hari kita kena kan. Maka infakkan setiap hari. Maksud infak ni tuan-tuan ikut sama ada kita beri, sama ada kita belanjakan, atau apa-apa juga yang kita buat untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kita. Buatlah apa benda. Tapi setiap hari mesti ada infak. Tak kira berapa nilai, sepusing lah. RM1, RM2, terpulang. Tapi pastikan dalam setiap hari dalam hidup kita itu, dalam 24 jam, dalam 48 jam, ada satu yang disebut sebagai infak. Mesti ada. Tuan-tuan fikirlah macam mana tuan-tuan nak infak. Tabung masjid ke, tabung surau ke, bayar bil masjid ke, bayar bil surau ke pula. Ni, bayar bil surau. Tuan-tuan, besar pahala tak besar, bayar bil elektrik. Sampai bil elektrik hilang. Mana pergi tengok bayar. Jangan dibuang pula, tengok lagi dia ambil tak nak potong lah. Hilang, pergi bayar. Orang tak tahu siapa bayar. Salah satu benda yang kita nampak benda nampak macam biasa, tapi kita bayar dengan makna segala kemudahan yang dinikmati, berapa banyak orang yang masuk hasil daripada kemudahan lampu elektrik yang diguna pakai tadi itu, maka sebanyak itulah pahala yang dapat kepada kita bayar. Dulu saya pernah baca dalam satu rencana, tapi tak tahulah kesahihannya ataupun tak. Bukanlah kalau tak betul pun kita boleh ambil lah dia sebagai satu contoh yang terbaik. Itu sebab kalau tak baca, saya pun tak pernah fikir itu. Contohlah, kalau letak dalam kepala otak kita kata, andai kata esok kita jadi kaya lah. Allah Ta'ala bagi kaya betul, bukan kaya sikit, kaya betul. Agak-agak tuan-tuan nak buat apa? Buat masjid. Betul kan? Lagi tuan-tuan nak buat apa? Kaya betul duit banyak kan? Tuan-tuan nak buat apa? Macam-macam benda. Okay, tak apalah. Boleh buat masjid. Lagi tuan-tuan nak buat apa? Buat sekolah. Buat lagi. Buatlah apa banyak. Tapi tuan-tuan, ada seorang hamba Allah Ta'ala ni disebut. Apa kekayaan digunakan kekayaan dia itu, yang pertama ialah dia membayar segala pembiayaan urusan elektrik di Masjid Nabawi. Tuan-tuan tahu Masjid Nabawi? Masjid Nabawi ni tuan-tuan bukan pun nak tutup. Bukan pun nak kosong. Bukan macam surau kita tanya mampu. Habis lagi insya-Allah lepas lah. Pagi esok dah tutup lah. Masjid Nabawi ni tuan-tuan habis pergi, tuan-tuan tahu orang banyak orang duduk dalam tu. Puluh duduk ngaji, duduk sembahyang. Tuan-tuan bayar, dia bayar elektrik. Masjid Nabawi. La ilaha illallah, pandai ni cari pahala. Nampak? Pandai dia cari pahala. Memang kita kata buat masjid, contoh buat masjid kat Malaysia, betul dapat pahala buat masjid. Tapi kalau kita nak gambarkan pahala yang dia buat tu, dia tak buat masjid, tapi dia bayar bil lah. Tu dia. Macam seolah macam dia pandai nak buat. Orang kata apa, macam orang kata apa, bukan macam culat, tapi dia dapat pahala besar. Dia tak buat masjid, tapi dia bayar. Maknanya segala kemudahan yang dinikmati. Berapa banyak orang semayang mudah dengan lampu ada. Berapa banyak orang semayang selesa dengan kipas angin, aircon yang ada. Berapa banyak orang yang baca Quran dengan cahaya lampu yang dia ada. Pandainya cari pahala. Ini orang kaya tak pandai cari syurga Allah Ta'ala. Diguna betul yang Allah Ta'ala manahkan untuk apa tuan-tuan? Untuk syurga Allah Ta'ala. Tak ada dah bagi jalan lain melainkan syurga Allah Ta'ala, kan? Jadi kita ni nak bayar Masjid Nabawi dah lah mampu. Kita mula bayar elektrik surau kita, masjid kita. Tak boleh bayar sekaligus, bayar hak mana mampu. Ini duit elektrik bulan ni adalah RM10. Contohlah kata ini di antara perkara-perkara yang kita nak jadikan reta kita itu untuk mencari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sabda Nabi SAW, la tattakhidhu dhai'ata fatarghabu fid dunya. Artinya jangan menjadikan oleh kamu akan kampung yang diambil daripadanya berhasil, maka sebab bagi gemar kamu pada dunia. Adapun mereka yang tiada melalaikan akan dia oleh kampung itu, maka harus baginya menjadikannya. Jadi Nabi SAW mengingatkan di sini, Nabi kata jangan menjadikan oleh kamu akan kampung yang diambil daripadanya berhasil.
Daripada sudut, maksud di sini apa? Sesuatu benda yang apabila kamu ambil, maka kamu tak mampu untuk daripada sudut menggugat kamu, sehingga membebankan kamu. Maksud beban di sini apa? Lalainya kamu, galiknya kamu, mengaraikan kamu, bahasa mudahnya gitu. Cuma disebut di sini, ada pun mereka yang tiada melalaikan akan dia oleh kampung itu, maka harus baginya menjadikannya. Tapi ada orang yang dia memang tak terkesan dengan reta yang ada pada dia. Reta ni ibarat apa yang ada, pegang lepas tak ada apa. Itu sebab disebut dalam istilah zuhud, maksud zuhud itu ialah kamu memiliki dunia, bukan dunia memiliki kamu. Kamu memiliki dunia, bukan dunia yang memiliki kamu. Satu. Sebab kata lagi ulama, maksud zuhud di situ ialah dunia di tangan kamu, bukan di hati kamu. Dunia kalau dekat tangan mudah, bila dekat tangan mudah nak lepas. Tapi kalau buah ke hati susah nak dapat. Nampak? Dia ada beza. Kita sekarang memang kat dunia tak ada, tapi kat hati ni melekat macam-macam. Teringin ni macam-macam. Tengok tu teringin, tengok ni teringin, tengok tunduk, tengok ni cantik, semua belaka habis. Pasal apa? Kat sini. Maka kerana itulah kita lihat di sini beberapa contoh para sahabat. Itu sebab sahabat-sahabat dulu tuan-tuan dalam bab infak, Nabi ajar mereka sungguh-sungguh seolah mereka faham dengan makna infak itu. Maka kerana itulah mereka tidak daripada sudut apabila infak itu diminta dan dipohon, maka mereka terlebih dahulu memberikannya. Itu sebab kalau kita tengok sahabat, bukan sikit-sikit punya lemut. Itu sebab ada satu kitab, mereka mengira kembali jumlah hasil infak yang telah dilakukan oleh sahabat dengan nilai semasa. Memang kita baca sirah, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf telah menghadiahkan 50 ekor kuda perang. Tak nampak 50 ekor kuda perang. Dia ingat 50 ekor kuda ni sama dengan kambing. Kuda perang bukan kuda padi. Kuda perang ni tuan-tuan tahu, kuda orang main sukan tu lompat tu. First train tu. Kuda tu tuan-tuan, harga dia sebiji bersedih. Sebiji baru, sebiji kan, yang first train tu, lompat-lompat tu. Kuda tu, harga dia hanya sebiji bersedih. Paling-paling lekeh 150,000. Itu paling lekeh lah. Kalau atas lagi, 350,000. Tuan-tuan nak apa, bersikar pun 50,000. Saya baru ni dah teringin dah tengok orang kayu bersikar apa. Kita lelaki dah. Bukan kita nak salahkan, baguslah. Sukan bagus, peluk-peluk. Tapi kat mana minatnya kayu bersikar kan? Tak apalah sembang ada seorang buat Allah Ta'ala. Sonok kayu bersikar, sonok. Lama dah. Baru mula ni kawan-kawan dengan ajak. Tengok bersikar. Cantik bersikar. Tanya orang beribu bersikar. Yang ni tak mahal bang. Ini 8,000. Duduk kalian Arab. Di sini ada tepi dengan duduk atas bantal tadi. Ini berapa? 8,800. Tak mahal bang ni. Ini murah. Tu dia 8,800 murah. Tu saya tanya paling mahal berapa? Paling mahal berapa nanti? Kalau paling mahal ni 80,000 pula. Tu dia 80,000. Nanti kata dia reka. Saya kata biar betul. Betul lah. Dia pun buka ni cek dia. Ni cek dia. Mana tengok. Tu dia abang betul 80,000. Balik-balik buka abang betul. Tuan-tuan bersikap sampai 80,000. Dah tak ada lagi. Belilah mampu. Tapi cerita dia daripada sudut tu. Kalau bagi kita tuan-tuan nak beli lah. Obat tak beli lah. Ada duit kita tak beli duit. Jangan kata beli, bagi free kita kayuh. Sebab apa? Memang kita tak minat pun. Memang kita tak suka, tak minat. Tapi kenapa mereka boleh buat? Sebab mereka suka. Mereka cipta ke hobi mereka. Walaupun sebenarnya benda tu bukan mudah. Terpaksa keluar duit. Lepas tu bersikap tu bukan boleh jalan, boleh kayu sendiri. Melainkan kena kayuh dia. Baru dia boleh jalan. Mudah dah letih. Letih pun dapat, tapi seronok punya pasal. Ikutlah orang nak kata apa. Orang kata tak betul ke, gila ke apa. Ada dia menyarat? Tak. Pasal apa? Sebab seronok. Mereka merasai keseronokan tersebut. Tapi kita orang yang beriman sebenarnya, benda yang kita nak cari ni apa tuan-tuan? Seronok dalam nak melakukan ibadah. Ini yang kita susah. Kita nak cari seronok dalam melakukan ibadah. Nak rasa seronok dalam sembahyang. Ya Allah, seronoknya nak sembahyang. Bila nak sembahyang pula? Nak jadi macam tu. Jangan pula kira Isya pula dah rasa baru lagi maghrib. Sudah Isya.
Loh, Jumaat pula. Loh, pasal baru lagi Jumaat. Nak jadi rindu. Sembahyang tu sampai tahap seronok nak sembahyang. Kalau boleh tak nak berhenti. Tuan-tuan, benda tu bukan mustahil tau. So, kita baca dalam kisah-kisah kenapa orang boleh sembahyang lama, boleh baca Quran lama, duduk, boleh zikrullah. Pasal apa? Sebab seronok. Tuan-tuan bayang, carilah apa benda yang tuan-tuan seronok ada di dunia ni. Ambil satu benda yang tuan-tuan seronok. Memang aku seronok benda tu. Contohlah kata, ada orang suka ngain, ada orang suka jalan, ada orang suka makan. Katalah seronok ambil makan lah contoh. Aku seronok makan. Tapi kalaulah sampai satu masa tuan-tuan mengaji, belajar, faham, sembahyang itu lebih sedap daripada makan. Tuan-tuan nak makan ke nak sembahyang? Apa? Pasti akan tinggalkan makan dan sekali akan sembahyang. Pasal apa? Hak sembahyang ni sedap. Sebab rasa dia tak sama dengan makan tu. Makan tu yang sedap dulu. Ni, makan ni sedap lagi. Maka tu kerana itulah para salafus soleh terdahulu dan para awliya. Macam mana sembahyang mereka? Sebab sembahyang tu seronok sungguh. Hak tu yang kita nak cari, hak tu kan. Nak rasa kemanisan dalam melakukan ketaatan. Buat satu kebaikan tu rasa seronok. Maka jalan nak menempuh, nak mendapat keseronokan itulah yang pertama dengan ilmu. Sebab kita duduk dalam majlis ilmu, kita pergi mana-mana ilmu. Pasal apa? Nak dapat benda tu. Kemudian nak dapat ilmu, beramal. Amal sikit. Maka Allah Ta'ala akan campakkan rasa kemanisan dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiada ada hadis ini mansukh dengan menjadikan oleh Nabi SAW dan sahabat radhiyallahu anhum akan kebun. Sebagaimana rijalun la tulhihum tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Beberapa laki-laki yang tiada melalaikan akan mereka itu oleh berniaga dan tiada berjual beli daripada zikrullah. Ini di antara para sahabat. Jadi kerana itulah para sahabat dalam mereka menguruskan urusan daripada sudut keduniaan, maka mereka akan memastikan bahawa keduniaan itu tidak melalaikan mereka daripada mengingati Allah Ta'ala. Kita pernah baca kisah dalam kitab Surah Musubian ataupun dalam kitab Mulai Tubuh Salih, menceritakan kisah seorang sahabat Nabi, ya. Dia ni ada kebun tamar yang luas. Kebun tamar ni kaya lah tuan-tuan, kaya pada durian musim, kan. Kebun tamar ni satu benda yang berharga. Habis pada siang hari ni dia pergi berkebun. Cuma nak cerita bila dia duduk di kebun tu, satu perkara yang berlaku, dia baru tersedar, bergegas-gegas dia nak balik pasal nak melakukan solat zuhur. Dia bergegas balik, macam terlewat lah. Dia sampai ke masjid, ketika itu sembahyang sudah selesai. Maka di saat itu dia telah menyatakan bahawa sesungguhnya kebun aku, ladang aku telah melalaikan aku daripada Allah Ta'ala. Lalu aku wakafkan kebun aku. Sampai kalau ikut bukan salah, dia bukan sengaja teralik. Tapi oleh kerana ralik tu, seolah kebun itu menjadi penyebab kepada dia raliknya. Seronoknya tengok kebun tadi, raliknya tengok buah apa, menyebabkan dia terlewat melaksanakan solat. Maka dia telah merasakan bahawa dia telah melakukan kesalahan. Ini yang sahabat, bila dia faham, maka ketika itu dia akan buang semua perkara-perkara yang boleh melalaikan dia. Sebab kita ni kena cari serendah-rendah resiko. Resiko ni apa tuan-tuan? Serendah-rendah benda yang boleh mengganggu kita. Tak kira lah apa benda. Memang tak salah dari segi hukum. Persoalan hukum, kita nak bersedap-sedap, nak berlazat-lazat, tak salah. Tetapi dia jangan berlebih-lebihan. Itu sebab kalau kita tengok dahulu para ulama, para salafus soleh, para awliya, ada mereka yang kalau kita tengok dari segi zahir dan kita baca kisah mereka boleh mendapat kekayaan dunia. Bahkan kekayaan tersebut terbentang di hadapan mata mereka. Persoalan kita, kenapa mereka tak ambil? Persoalan dia, kenapa mereka tak ambil? Sedangkan kalau kita kata, kalau mereka ambil, boleh selamat sebab mereka bukan orang jalan orang, kan? Ambil lah. Kan? Tapi kesimpulan yang kata para ulama lain, mereka tidak mengambil perkara tersebut kerana mengelak resiko. Pasal apa? Mengambil perkara tersebut akan menyebabkan banyak resiko-resiko yang akan datang. Walaupun daripada sudut mudah kata, kalau mereka ambil, mereka boleh selamat. Betul? Kita kata. Tapi kerana itu mereka lebih memahami sesungguhnya jalan meninggalkan itu lebih baik daripada mengambil. Maka oleh kerana itu mereka meninggalkan benda tersebut.
Kita pernah baca kisah, ditulis kisah tentang almarhum bekas Menteri Besar Kelantan, Tuan Guru yang Aziz Nikmat. Pernah orang tanya pada dia kisah satu pembantu dia yang sentiasa mengikut dia pergi ke mana-mana. Terutama ni kalau dia keluar pada negeri, tidur di hotel apa semua, maka dia akan duduk sendiri dengan tu. Antara satu benda perilaku yang dicatatkan dalam tersebut, pernah dikatakan bahawa Tuan Guru ni kalau dia pergi ke mana hotel, dia takkan tidur atas dilap. Dia takkan tidur atas katil, melainkan dia akan tidur kat bawah. Ditanya oleh pembantu dia, kenapa Tuan Guru tak tidur atas? Tidur bawah. Kenapa tidur kat bawah? Tidurlah kat atas. Apa jawab dia? Dia kata kerana tidur kat atas tu sedap. Bila sedap nanti susah nak bangun. Sedangkan kalau ikutnya amalan dia tu dah jadi rutin dah untuk dia bangun tengah malam untuk bertahajud. Di saat dia telah menjadikan rutin sekalipun, maka dia mengelak kesedapan tersebut. Pasal apa? Sebab tak nak teralih ataupun terlalai. Dan sedap tidur atau tidak. Kita memang cari yang sedap saja. Sebutlah benda pun. Semua dah sedap. Tidur sedap. Makan sedap. Semua sedap ke? Kan? Nak memahamkan kepada kita tentang apa? Ada benda yang lebih berat nanti. Maka kali itu mengelak. Elak sikit. Elak. Maka tidur kat bawah. Bila benda tu tidur tu tak sedap. Bila tak sedap, berjam-jam jaga, berjam-jam jaga. Maka kali itulah mereka memahami perkara tersebut. Sebab bukan senang untuk nak didik. Sebab kita kata perjalanan yang kita nak baca ni tuan-tuan, bukan sekadar kita nak dengar je. Kita nak amalkan sikit. Tapi cerita dia mesti kena ikut jalan yang betul. Maka tu sebab dalam kitab ni kita baca daripada bab permulaan, semua dari bab tu sebab kita baca dalam kitab ni tuan-tuan, semua benda yang tak suka, yang dalam nafsu kita semua berlawan dengan benda tersebut. Pasal apa? Sebab itulah kebenaran. Kita baca daripada permulaan kitab tu sampailah hari ni, tak ada satu benda yang bersesuaian dengan diri kita ataupun yang kita suka, tak ada. Melainkan semua bertentangan. Pasal apa? Sebab di situlah pertentangan di antara nafsu dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat nafsu ni, sifat dia bersedap-sedap, berlazat-lazat. Maka itu sifat nafsu. Maka hal itulah kalau kita lihat dalam sejarah ulama-ulama terdahulu, maka mereka mendidik diri mereka ini untuk mengharungi kesusahan dan kepayahan. Kerana pada jalan kesusahan dan kepayahan itulah mereka mampu untuk melawan hawa nafsu. Lawan hawa nafsu. Dan ketahui olehmu bahawasanya harta itu tiada dicela akan dia semata-mata. Bahkan yang dicela itu harta yang melalaikan daripada ibadah. Dia kata harta tu tidaklah dicela, tidak disuruh buang harta. Tak, harta kena sayang. Harta ni tuan-tuan kena jaga elok, jangan bagi orang curi. Kita duit banyak, ibu dekat depan rumah, mana boleh? Ibu dalam kursi, pergi ke bank. Harta ni amanah, jaga. Tetapi disebut bukanlah dicela, tetapi cerita dia selagi mana dia tidak melalaikan kamu daripada Allah Ta'ala. Ada pun harta yang menolong atas ibadah, maka iaitu dipuji. Harta yang menolong kepada ibadah, macam tadi, dia guna harta dia bayar bil dia, kan tolong ibadah. Dia sumbang untuk anak yatim, dia tolong orang susah. Ini semua membantu pada ibadah dia. Maka yang ini dipuji oleh syarak. Itu sebab disuruh kita untuk jadi kaya. Dipuji oleh syarak apabila kayanya kita orang beriman. Boleh jadi kaya, tapi jadi kaya yang kurang. Kemudian kata Nabi SAW, ni'mal malu salih limardus salih. Artinya sebaik-baik sesuatu harta yang baik bagi seorang yang baik. Tetapi tiada sayugia membanyakkan akan dia. Nabi sebut dalam hadis. Betul ni, kat mana dia jadi baik? Dia kena tengok dekat mana dia duduk. Siapa tuan dia? Andai kata tuan dia baik, maka harta tu akan jadi baik. Tapi kalau harta tu duduk pada tuan yang tak baik, maka harta tu akan jadi tak baik. Nabi sebut, dia berbalik kepada tuan mempunyai harta tadi. Kalau tuan yang punya tadi soleh, maka harta tu akan jadi soleh. Tetapi kalau duduk sebaliknya, maka dia akan jadi sebaliknya. Akan tetapi kata pengarang, tetapi tiada sayugia membanyakkan akan dia. Taklah disuruh, dituntut untuk membanyakkan. Banyak ni tuan-tuan, ni satu benda je. Banyak benda yang ada pada kita, banyaklah pertanyaan malaikat pada kita. Yang menakutkan, sebab kalau kita baca dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada satu kitab peringatan bagi orang lalai. Lalai itu siapa? Kita lah. Satu kitab yang cerita bab tu. Tanbihul Ghafilin ni tuan-tuan ada satu kisah disebut oleh para ulama. Ada seorang raja di sebuah negeri. Dia dah
umurnya lanjut, maka dia buat satu iklan. Dia beritahu mana-mana rakyat aku yang nanti bila aku mati, sanggup teman aku mati dalam kubur kepada aku 40 hari dalam kubur. Aku akan bagi semua apa yang dia nak. Aku akan tunai segala hajat dia pun tak. Tanya anak tak nak mana tak. Anak sendiri pun tak nak tempat. Maka berita ni dia khabarkan kepada seluruh negeri. Maka akhirnya berita ni sampai kepada seorang tukang kayu. Kerja dia ada kapak sebilah. Kerja dia akan masuk hutan, cari kayu dan jual kayu. Sampai-sampai berita ni dia kata, inilah masa untuk aku jadi kayu. Ataupun untuk aku jadi kayu. Tak ada satu orang dekat negeri tu tak melainkan dia. Pasal apa? Aku dah lama susah. Ni lah yang aku nak kayu. Kan? Maka dia ni pun datanglah menghadap, aku sanggup ambil kerja ni. Kerja teman aku mati esok, teman aku dalam kubur. Mana kamu masuk sekali dalam kubur. Maknanya ada lubang khas untuk kamu duduk sebelah aku. 40 hari orang korek balik, kamu pergilah mana kamu pergi. Tapi 40 hari teman aku dalam kubur. Memang kerja tak pernah sabar. Tapi dia kata, tak apa, aku sanggup. Bahasa muda, sanggup. Tak ada Allah Ta'ala mati raja tersebut. Apa lagi? Jalan kerja. Kamu sanggup sign itu? Sign itu saya tak buat kan. Saya kerja, okey sanggup kerja. Sanggup, maka dibuat. Tanam yang raja, tanam dia sebelah. 40 hari nanti baru korek balik. Tanam. Cuma diceritakan bahawa sewaktu ditanamkan raja tersebut, maka di saat itu juga seolah-olah dia dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kisah bukan hadis kan, kisah dicatatkan oleh para ulama. Kisah ni sama ada dia betul atau tak, ataupun dia kuat ataupun tidak, itu tak penting, tetapi ada ibrah, ada pengajaran di sebalik kisah ini. Maka ketika apabila ditanam dia, maka seolah dia dimatikan seketika. Maka apabila sampai kepada tempoh 40 hari, lalu dikorek dia hidup, maka dia bangun daripada tempat. Dia bangun. Maka ketika itu ditanya oleh anak raja tadi, apa saja yang kamu nak akan ditunaikan hari ini. Hatta kalau kamu nak tahta hari ini, aku akan tanggalkan segala tahta aku, beri pada kamu. Sebab kamu berjaya melakukan kerja yang tak ada orang nak boleh buat kerja. Maka ketika itu dia kata apa? Dia diam. Tanya kali kedua, aku tak ada apa, aku nak balik. Ni kerja dah buat ni. Bukan jalan-jalan kerja. Orang tanya tak ada, tiba-tiba kamu kata kamu nak balik lah. Tanya kali ketiga, aku nak balik. Pula dah. Maka ditanya kali keempat, mengapa dulu kamu bersungguh-sungguh nak melakukan kerja ni sedangkan tak ada seorang pun yang nak buat kerja tersebut? Hanya kamu seorang tak? Kamu menginginkan sungguh pekerjaan tersebut, dengan mengharapkan balasan yang begitu besar. Maka kata pemuda yang buat kerja ni kata kepada anak raja tu apa? Tahukah kamu, selama aku duduk di dalam kubur selama 40 hari, aku telah didatangi oleh malaikat yang mempersoalkan kepada aku tentang harta yang telah aku miliki 40 hari. Dan kamu semua ketahui dalam negeri ini tidak ada orang yang susah melainkan aku yang paling susah. Kenapa? Kerana aku tidak memiliki apa-apa harta. Apa yang aku ada? Aku hanya ada sebilah kapak. Harta yang aku ada, kapak sebilah. Maka selama 40 hari itu, malaikat hanya mempersoalkan kepada aku tentang kapak aku. 40 hari duduk dalam kubur tu, malaikat tanya tentang kapak ya. Sebab dia ada harta satu je kapak. La ilaha illallah. Apa soalan malaikat sampai tanya 40 hari kapak anak dia? Kamu ambil mana kapak? Buat apa dengan kapak? Boleh kapak? Contohlah persoalan. Tapi ceritanya satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi, malaikat tanya 40 hari dalam. Pengajaran dia apa tuan-tuan? Kita baju apa lah? Kereta hobi, tanah berapa banyak, kebun berapa ada, kasut berapa besar. Kalau kita ambil pengajaran ni tuan-tuan, pergi kat situ, lelah kita. Baju tak pakai je dah. Allah Akbar tuan-tuan. Sebab kitab disebut tanbih ghafilin, peringatan bagi orang lalai. Kita kadang-kadang memang kita duit banyak, tapi kita jangan lupa, makin banyak duit kita, makin banyak harta kita esok, makin banyak ditanya oleh Allah Ta'ala. Itu sebab dia kata tidak dituntut untuk membanyakkan. Pasal apa? Sebab ni banyak kita sebut, buat benda banyak, banyak kena. Banyak cakap, banyak salah. Nampak? Banyak kata, esok banyak kena tanya. Allah Akbar. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Itu di antara perkara yang kita bicarakan. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada perbincangan yang akan datang
nanti kita akan tengok bagaimana Nabi SAW berdoa tentang rezeki kepada diri dan keluarga baginda SAW. Moga-moga dengan apa yang kita bincangkan pada malam ini sikit sebanyak mampu untuk beri manfaat bersama. Dan yang penting kita untuk memberikan manfaat pada diri kita, terutamanya untuk kita tenang balik dalam diri hidup kita ni. Allah Ta'ala banyak bagi anugerah, sama ada harta benda apa yang ada, maka kita gunakan segala harta yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni untuk apa tuan-tuan? Untuk kita cari jalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu benda dia, nak cari jalan ke syurga Allah Ta'ala dengan harta yang Allah Ta'ala bagi. Buatlah banyak-banyak yang kita mampu, semampu kita, kan? Maka daripada sudut untuk apa? Untuk cari syurga Allah Ta'ala. Dan perkara yang paling penting tuan-tuan, jangan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebesar mana salah yang pernah kita lakukan, sebanyak mana dosa yang pernah kita lakukan, dan kita tetap mempunyai peluang yang besar untuk kita balik dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan syarat kita bersungguh-sungguh bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala selagi Allah Ta'ala bagi nyawa dan kehidupan kepada kita. Selagi Tuhan bagi nyawa, selagi Tuhan bagi hidup pada kita tuan-tuan, kita punya peluang yang cukup besar untuk kita membetulkan kembali salah dan silap kita. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita di kalangan hamba-hambanya yang sentiasa bertaubat dan sentiasa bersih daripada taubat apabila kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, setakat itu saja untuk malam ini. Sebelum saya berhenti, ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, kita tanggung majlis kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amaika fi madila. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Allahumma ansur ad-du'ata wal mujahidin. Allahumma ihfaz biladana min al-ghala' wal waba' wal waba' wal bala' ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أشرف الخلق سيدنا محمد. Apa yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah dan kurang itu datang daripada kelemahan dan kedaifan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.